Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الظاهرة وباطنة يقظة ومنامة واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه قبل الآخرة عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bagaimana kita? Kesuat 49 hadis ke-18. Kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah muka surat 49 hadis yang ke-18. Kencing, istinja dan minum. Hadis ini berkaitan dengan kencing, berkaitan dengan perbuatan istinja dan minum. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Abi Qatadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya ia bersabda, apabila kencing seseorang kamu, maka janganlah ia memegang akan kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah ia beristinja dengan tangan kanannya, dan janganlah ia bernafas di dalam bejana yang diminum padanya. Hadis ni pendek tapi Nabi tekankan 3 perkara. Ya. Kita baca keterangan dulu. Hadis tersebut menerangkan bahawa apabila kencing seseorang kamu, maka janganlah memegang atau menyentuh akan kemaluannya dengan tangan kanannya, kerana tangan kanan disediakan untuk mengerjakan perbuatan yang mulia. Ya. Nak makan, nak minum, nak menulis. Lepas tu kita tulis ni, ajar tulis dengan tangan kanan, khususnya ketika nak menulis ayat-ayat Quran, hadis-hadis. Yang kidal-kidal tu cuba training tangan kanan. Ya. Ramai juga ada yang tangan kiri sini. Bengkak tangan yang kidal-kidal. Ya, turun tangan. Cuba training. Orang tua kata dia tulis kiri tu sebab masa kecil dulu mak dia pimpin tangan kiri je berjalan. Jadi budak tu pun menulis tangan kiri. Nak bagi anak menulis tangan kanan, pimpin dia tangan kanan. Wallahu a'lam. Ya. Ajar tangan kita tu benda-benda mulia tulis dengan tangan kanan. Ya, nak tulis bismillah dengan tangan kiri. Ya, hadis-hadis latih. Mula-mula tak elok tak apalah, latih lama-lama. Jadi eloklah dia. Jangan dibiar terus menerus dalam kidal begitu. Karena tangan kiri ini untuk perkara yang kurang mulia, yang tak mulia. Nak istinja, nak kutip sampah, nak berus jamban. Tu jamban nak berus, aku nak tangan kiri. Nak kutip sampah, kutip tangan kiri, jangan kutip tangan kanan. Ya, kutip sampah tangan mana? Kodan dia nak kutip. Ha? Nak lepas sampah pun tangan kiri. Nak tumbuk orang, tumbuk tangan mana? Tengoklah tumbuk tu. Kalau tumbuknya halal, perang, tangan kanan lah. Tumbuk orang yang tak betul tangan kiri, tumbuk muka dulu. Jadi istinja, bukan istinja, nak buang air tu kita nak pegang dia tu. Gunalah tangan kiri. Dia takut pancut, jadi dia nak hala tuju tu. Ya. Dia nak hala tu takut melengking icik, dia peganglah macam bomba tu. Pegang tangan kiri. Tuju kat mana? Jangan guna tangan kanan, kecuali tangan kiri kita itu ada kalimah-kalimah Allah. Macam ni. Ada kalimah. Ya, alif lam lam ha. Macam ni tak apalah. Harus nak kanan boleh, kiri boleh. Tapi kalau melelehnya najis di sini, kena guna tangan kanan. Nampak ada tertulis kalimah Allah. Ada? Cuba tengok. Ada tak kalimah Allah tangan kamu? Ni. Nampak? Alif lam lam ha ada. Nampak? Tangan ada. Kalau ada tulisan-tulisan begitu, ulama fiqh suruh pilih, boleh guna tangan kanan untuk istinja. Kerana nak pelihara kebesaran nama Allah yang ada di tangan kiri kita itu. Ataupun kita gunalah sarung tangan nak elak pada dia. Ya.
Demikianlah juga ia beristinja dengan tangan kanan. Jangan istinja dengan tangan kanan. Kita nak basuh, aku nak tangan kiri, pegang tangan kiri, istinja tangan kiri juga. Kalau batu nak tinjak yang kat depan tu, jangan guna tangan kiri, tangan kanan. Guna tangan kiri lah, habis nak pegang je lah. Ya. Kita pegang tu berlapik lah. Lepas tu waktu nak sentar di ujung tu, guna tangan kiri batu tu. Ya. Tangan nak istinja di belakang, tangan kiri. Kecuali tangan kita uzur, ya, tangan dia lumpuh ke apa ke, tak apa lah. Kalau makan, tangan kanan. Ada seorang sahabat, ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Badui, dia makan tangan kiri. Nabi tegur, jangan makan tangan kiri. Dia tipunya Nabi. Dia kata tangan kanan saya sakit ya Rasulullah. Padahal tak sakit pun. Tiba-tiba tangan kanan dia terus lumpuh. Ya. Langsung tak boleh berguna dah. Tipu Nabi sangat. Ya, Nabi tak bagi dia makan tangan kiri, so guna tangan kanan. Dia kata tangan kanan saya lumpuh ya, apa sakit ya Nabi. Terus sakit terus. Ya, lumpuh terus. Tak boleh makan tangan kanan dah. Guna tangan kiri. Tak apa suruh nipu lagi. Ya. Nak makan tangan kanan. Kalau kita nak cedok makanan tu pun cedok tangan kanan. Kita nak ambil lauk dalam piring tu pun guna tangan kanan. Nak pegang sudu guna tangan kanan. Orang kata nanti tercemar lah sudu-sudu dengan tangan tu. Cemar ni bersih. Tu tangan kamu istinja tu cemar. Bau ke hidung, bau istinja. Tak ada lagi bau tu. Pegang pula sudu situ. Ya. Kemudian sisa-sisa makanan kita itu syifa. Rima'ul mu'minin syifa'un. Rima, sisa-sisa makanan orang mukmin itu sebagai penawar. Bila dia makan cubit sekali kan, penawar masuk dalam tu. Kita ambil jadi penawar untuk kita. Dia bukannya racun. Nah. Ya. Cuma ada juga setengah-setengah mereka, dia kata cedok tak apa, tapi nak suap tu tangan kanan lah. Ada juga setengah-setengah Tok Guru dia kata gitu, cedok tangan kiri tak apa, nanti nak suap nanti tangan kanan. Tapi Tok Guru yang syadid, Tok Guru yang warak, cedok tu pun dia guna tangan kanan juga. Salah seorangnya guru saya di Mekah, Syekh Husain Siraji, dia cukup marah kalau orang tengok dia tengking satu jaga. Iblis kata dia. Iblis ni kata, guna tangan kiri itu cedok. Kita ke tempat kenduri kan, konon-konon nak jaga adab, takut kotor cedok tangan kiri je, tangan kanan kotor. Dia kata tangan iblis. Depan majlis orang ramai tu. Ya. Dia buat hadis ni, orang nak kata apa kat dia. Ya. Tak berani. Semua ambil tangan kanan cedok. Ya. Tangan kita kan dah basuh tadi. Nak kotor apa? Sebab tu nak makan kena basuh tangan. Sunnah. Basuh tangan mana nak makan? Waktu nak makan sunat basuh tangan mana? Basuh dua-dua sekali sunat. Tak makan walaupun nak suap tangan kanan, sunat basuh dua-dua sekali. Sebab kadang-kadang tangan kiri itu kita guna juga, nak petik, nak patah ulang ke apa. Dah, dia basuh tangan kanan saja. Sunat basuh dua-dua sekali, kiri dan kanan ketika nak makan. Orang panggil berwuduk. Berwuduk ketika nak makan. Apa maksud berwuduk ketika nak makan?
Basuh tangan, bukan berwuduk ambil sembahyang tu. Bila nak makan berwuduklah kamu. Maknanya basuh tangan dua-dua sekali, kanan dan kiri. Sunat. Kalau basuh kanan saja tak dapat pahala sunat basuh kiri. Ya. Sunat tu sekiranya tangan kita bersih. Kalau kata tangan kita najis, wajib basuh. Tidak makan najis pula. Ya. Sewaktu minum dilarang pula janganlah ia bernafas di dalam tempat minumannya, supaya terpelihara daripada pencampuran cemar yang mencemarkan air minumannya. Kita minum tu jangan minum seperti unta minum. Tahu unta minum? Unta minum dia tak ada break. Dia masuk je kepala dalam badan tu. Sampai habis satu baldi, tak ada nak urut lagi baru dia angkat. Sebaliknya buatlah sekurang-kurangnya 3 teguk. Teguk, keluarkan balik. Teguk balik, keluar balik. Jangan terus tu minum tadi ni dia. Ya. Faham? Kemudian jangan bernafas dalam bencana dalam gelas tu. Sebab apa? Bila kita bernafas, apa yang keluar daripada nafas tu? Karbon dioksida kan? Karbon apa yang waktu kita bernafas? Dioksida. Karbon dioksida campur dengan air. Air apa dia punya simbol dia? HO. H2O. Karbon dioksida campur dengan H2O, dia akan keluar cuka. Sebab tu tak boleh nafas dalam air. Sebab bila kita bernafas, dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan air itu H2O. Campur dua, jadi cuka. Jadi banyak bernafas menyebabkan kita minum cuka yang banyak, jadi rosak perut. Sebab tu Nabi tak bagi minum bernafas dalam air. Ya, nama sahabat dulu tak adalah teori-teori sains tu. Nama kau ada kaji, rupanya oksi karbon dioksida campur dengan air jadi cuka. Ya. Apa simbol cuka tak ingat dah. Campur dua tu lah, ada simbol dia. Ya. Antara simbol karbon dioksida tu dengan simbol H2O tadi tu akan keluarkan simbol cuka. Jawapan dia. Ya, sebab tu tak boleh bernafas di dalam air. Bila kita bernafas, air itu akan bertukar jadi cuka. Dah kalau terlampau minum banyak cuka, tak rosak perut. Cuka tu ubat. Boleh minum, tapi dah asyik minum cuka banyak berlebih pula, jadi mudarat. Sebab tu tak boleh bernafas di dalam air. Faham? Sedut minum, rasa tu buang, keluar ke gelas tu, nafas tu. Minum lagi, keluarkan gelas tu, nafas tu di luar. Jangan gurung dalam baldi tu. Itu minum unta nama dia. Faham? Yang satu lagi hadis lain Nabi kata jangan kamu berdiri. Jangan minum berdiri. Bila kita minum berdiri, air itu akan masuk mengejut. Degung masuk terus ke dalam. Tersentak perut. Kalau kita duduk, dia meresap pelan-pelan. Sebab dia berlipat-lipat tu kan. Kita berdiri kan, seluruh telurus ni terhampas dalam perut. Jadi terkejut air itu masuk. Mudarat. Yes. Lama-lama dia sikit kesan dia. Dia tak ada sekaligus gitu. Jangka panjang. Ya.
seterusnya minum berdiri ini sisa iblis. Kalau kita minum, kita makan berdiri, iblis minum dulu. Ya. Lepas tu baru kita minum sisa dia pula. Dengan sabda tersebut, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, jelaslah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja memberi keterangan mengenai suruhan dan larangan tentang kepercayaan i'tiqad dan ibadah, tetapi memberi juga keterangannya tentang tingkah laku waktu kencing, istinja dan waktu minum air. Sampai tahap tu Nabi ajar syumurnya, ya, holistik cara hidup Islam ni Nabi ajar. Sampai tahap nak istinja pun ada cara dia, nak minum ada cara, ya, nak pegang pun ada cara. Dia ajar sedetail itu untuk kesejahteraan umat. Nabi ajar, Nabi tak simpan, ya. Mana lengkap dah Islam ni. Orang Islam hendaklah betul-betul mengingati apa yang disabdanya. Yang kita ambil sambil lewat kata-kata Nabi ni. Dengar gitu je. Ya, nak pegang tak nak pegang tak kira, jangan. Dengar je kata Nabi, pegang sungguh-sungguh. Ya. Dan beramallah dengannya sebagaimana yang disuruhnya. Bukan hanya di dalam perkara ibadah, tetapi dalam apa jua perkara yang ditunjukkan dan yang disukainya, termasuklah adab sopan hidup sehari-harian dan adab kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama, ya. Kena ikut. Baik, ada apa-apa yang tak faham sebelum kita masuk hadis yang ke-19? Kalau minum zam-zam macam mana? Minum air zam-zam berdiri ke duduk? Siapa ajar kamu berdiri? Kamu belajar mana minum air zam-zam berdiri? Siapa ajar? Ada? Ikut sendiri? Tengok-tengok, oh gitu cara minum. Minum berdiri juga. Belajar tengok-tengok. Pak Arab minum berdiri, kamu pun berdiri. Pak Haji berdiri, kamu pun berdiri. Berdiri ke duduk minum zam-zam? Nabi pernah minum zam-zam berdiri. Tetapi Nabi minum berdiri itu bukannya untuk kita ikut berdiri. Berdiri Nabi minum zam-zam tu panggil li bayani jawaz. Nabi nak menyatakan minum zam-zam berdiri itu tidaklah haram. Itu aja. Takut-takut sahabat kata Nabi tak pernah minum berdiri ni haram kot minum berdiri. Maka Nabi pun minum berdiri. Untuk apa? Li bayani jawaz. Nak menerangkan yang minum berdiri itu adalah tak haram. Bukan suruh ikut. Kita duduklah minum tu. Ya, makruh berdiri walaupun air zam-zam. Tapi Nabi minum berdiri, Nabi minum berdiri nak tunjuk kat kita yang minum tu tak haram. Bagi Nabi tak makruh sebab Nabi tu ibadah, mengajar umat kan ibadah. Faham tak? Ya, panggil li bayani jawaz. Nak menceritakan yang minum berdiri itu tidaklah haram. Sebab tu Nabi minum berdiri, takut-takut orang kata haram kot. Nabi minum.
Bukan so kita ikut minum berdiri, kita minum duduk lah. Faham? Ya. Satu hadis tu pun dia bukan boleh dengar baca ikut gitu je. Dia nak ada cara tafsiran dia macam mana, ulama istinbat macam mana. Kita bukan ikut kita sendiri, ikut muhaddisin, mereka istinbat macam mana hadis tu. Dia takhrijkan hukum pada hadis tu macam mana. Ya. Jadi maknanya minum Zam-Zam duduk ke berdiri? Duduk, seperti minum biasalah juga. Sunat. Tapi kalau berdiri taklah haram. Maksud dia gitu. Sebab Nabi mengajar berdiri itu li bayani jawaz, nak cerita tak haram. Ya. Sayyidina Ali pun pernah berdiri, nak cerita kat kawan-kawan dia yang minum Zam-Zam tu tak haram, dia pun minum berdiri juga. Sayyidina Ali pernah buat. Ya. Hadis yang ke-19, kasihan kepada anjing satu-satunya sebab masuk syurga. Saya dengar baik-baik ya. Hadis tentang anjing ni banyak. Yang ni cerita tentang orang lelaki. Ada lagi satu hadis tentang pelacur perempuan. Itu orang gunakan hujah-hujah tu. Ya, dia tak faham hadis tu. Nak kena faham, nanti tak akan huraikan masuk hadis tu. Dia kata orang pelacur masuk syurga pergi minum anjing. Habis buatlah maksiat, nanti jumpa anjing pergi minum, masuk syurga juga. Dalil hadis gitu. Ya. Salah memahami hadis. Ya. Kalau begitu, buat zalim banyak-banyak lah. Rampas sana, rampas sini, lepas tu setahun sekali awak open house. Jamu budak tapis, masuk syurga. Habis orang berzina apa masuk syurga, pergi minum anjing, ni kita pergi budak tapis minum air, makan open house nak masuk syurga ke? Takut salah faham gitu. Tak? Nanti kita kena hati betul nanti dalam hadis. Ini tentang orang lelaki, nanti kita akan baca hadis tentang pelacur itu untuk buat perbandingan. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu fashakara Allahu lahu fa'adkhalahu al-jannata. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki telah melihat seekor anjing memakan akan tanah. Dijilat-jilat tanah tu. Ni makan tanah. Sebab apa makan tanah? Minal atash min ta'liliyah, kerana terlampau dahaga. Ya. Min tu panggil min ta'liliyah, kerana makna dia. Min tu asalnya daripada dah. Tapi min ta'liliyah ni maknanya kerana. Kenapa dia makan tanah? Minal atash, kerana terlampau dahaga musim panas. Maka mengambil lelaki itu akan kasutnya
lalu mencebok baginya dengan kasut itu hingga memuaskan anjing yang sedang dahaga itu. Kerana ini perbuatan lelaki yang mulia tadi itu, dia tolong cedok air dengan kasut, dia beri anjing minum, maka Allah mensyukuri, Allah redha dengan dia. Mensyukuri itu mana Allah redha baginya, lalu memasukkan dia ke syurga. Maknanya nak masuk syurga ni bukanlah khusus hanya pada amalan besar-besar je, ya, sebab kita tak tahu masuk syurga ni dengan keredaan daripada Allah, bukan sebab amalan. Dan kita tidak tahu amalan mana yang jadi sebab Allah redha kat kita. Sebab tu jangan pandang rengeng, jangan pandang hina. La tahkiranna, kata Nabi. Jangan kamu pandang hina, jangan kamu pandang lekeh kepada amalan-amalan walau sekecil-kecilnya. Kamu berdua, ya, jangan pandang lekeh, kerana kita tak tahu, mungkin yang lekeh itu yang Allah redha. Kutip sampah, kutip duri tengah jalan, ya, nampak batu terjatuh tengah jalan, kita naik kereta kan, kita naik kereta nampak batu kat jalan, kita elak ke berhenti buang? Elak aja tak? Habis batu tu orang lain lantak kau dah, mana pandai lah kau dah. Ambil kira diri sendiri je kita ni dah. Kau berhenti tepi jalan, pergi kutip batu buang ke tepi. Jarang buat tak? Kedekut je kita ni dengan amal, ya. Patutnya kita berhenti tepi tu, kutip buang dulu. Kita pandai mengelak untuk diri kita je, orang lain kita tak kira. Lantak kamu lah, pandai-pandai kamu juga, ya. Apa kata kalau orang tu langgar batu mati? Sedangkan batu tu kita dah tengok, sebab kita tak buang, dia langgar batu mati. Nak kata apa? Yang mati tu pula bukan orang lain, kena pula saudara kita. Misal tak? Aku dah tengok batu tu, aku buang, dia tak langgar, tapi sebab aku biar anak aku sendiri mati. Apa nak kata? Ya. Sebab tu jangan pandang preh, pandang tak ada harga, ya, pada ibadah walaupun sebesar zarah, besar abuk ibadah itu pun. Kutip duri buat kerana kita tak tahu, mungkin, ya, ibadah yang kecil ini jadi punca Allah redha dengan kita. Yang lain tu Tuhan tak terima, sembahyang tak khusyuk, semua tak khusyuk, Tuhan tak terima. Tiba-tiba ada satu perkara macam lelaki tadi, minum anjing je, jadi punca Allah redha dekat dia, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikianlah junjungan dengan hadisnya ini menceritakan betapa kasihnya lelaki itu kepada anjing hingga ia rela menggunakan kasutnya untuk dijadikan sebagai cebok, sebagai gayung buat mengambil air daripada telaga untuk diminumkan kepada anjing itu hingga hilang daripada kehausannya. Perbuatan ini amatlah terpuji hingga diberikan pahala dan dengannya dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Nak cerita apa? Nak cerita Allah Ta'ala tu Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemurah. Ya. Kita buat ibadah, ya, walau sekecil itu nampaknya, beri minum anjingnya, ada apa? Walau saya nampak tak, tapi Allah ambil nilai niat dia tu, bukan perbuatan dia tu, keikhlasan dia tu, kasih sayang dia tu, menolong anjing tu. Tu yang Allah ambil kira. Allah tengok pada hati seseorang, ya, qasad dia, niat dia, belah ihsan dia,
Ya, dia pun beri anjing itu minum. Di situ yang Allah redanya tu. Kita pun kalau buat amal satu tu, pastikan amalan kita tu ikhlas. Ya, dia amalan soleh ni, nak jadi amalan soleh dua syarat. Satu, ikhlas. Yang kedua, menempati syarat, baru jadi amalan soleh. Kalau amalan tu tak ikhlas walaupun menempati syarat, bukan amalan soleh. Begitu juga kalau amalan tu ikhlas tapi tak menepati syarat, bertentangan dengan syarat, tak jadi amalan soleh juga. Ya. Orang-orang Islam hendaklah bersifat demikian, iaitu menaruh perasaan halus, berterima rasa. Ya, kalau dengan anjing pun dia boleh terima rasa, kenapa tidak sesama kita? Dengan kawan-kawan, nampak kawan dahaga, ya, tolong ambil air beri kat dia. Jangan kita berebut ambil kat kita dulu. Ya, berebut ambil untuk dia. Kawan letak dulu. Ya, tolong dia. Tak, dia tak ada bekas, kita ada, kongsi bekas. Ya. Serta kasihan kepada tiap-tiap makhluk Allah, baik manusia ataupun binatang. Ya. Tolong kucing lapar, pergi makan kucing. Ya. Anjing sehina-hina binatang pada pandangan kita, kita tolong dia pun Allah redha di situ. Ya. Kita tengok satu hadis lain, ya, dalam hadis Bukhari Muslim juga, tentang hadis seorang pelacur. Apa kita nak jawab setengah-setengah, ya. Setengah mereka dia kata, tengok pelacur macam mana pun, ya, bila dia pergi makan anjing tu masuk syurga juga. Ya, aku ni bukannya pelacur pun. Takat tak nak tutup rambut je. Ya, masalahnya dia kata orang tu pelacur lagi boleh masuk syurga, pergi minum anjing je. Aku ni bukan pelacur pun, setakat nak menyanyi, nak tak nak tutup rambut je, takkan tak boleh masuk syurga, kata dia. Nak jawab apa? Ya. Kita baca hadis tu. An Abi Hurairah, kat dalam ni tak ada, petik dalam kitab lain. Ya, dalam kitab Bukhari Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bimukiha faghafara lahu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna imra'ata, seorang perempuan pelacur barian, pelacur, ya, ra'at, melihat dia kalban, seekor anjing. Ini hadis sahih. Ya, orang pelacur dia lalu kat padang pasir, dia nampak seekor anjing. Fi yaumin harin, pada hari yang bersengatan panas. Yutifu bi bi'rin, berpusing-pusing keliling telaga, dia tawaf anjing tu. Ya, qad adla'a lisanahu, terjeli-jeli lidah dia anjing tu, dahaga. Ya. Napasnya kencang, dahaga, pusing telaga tu. Minal 'atash, kerana terlampau dahaga anjing tu.
Bila perempuan pelacur tu nampak anjing tu dahaga begitu, fanaza'at lahu bimukiha, dia cabut kasut dia, ya, dengan tujuan ambil air beri anjing tu minum. Dengan sebab dia buat begitu, faghafara laha, fa maka ghafara, Allah pun ampun, laha baginya, bagi pelacur tadi. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, apa yang kita faham? Ini seorang pelacur, dia tengah jalan di padang pasir, tiba-tiba dia lihat seekor anjing, ya, sedang berpusing-pusing di tepi telaga nak minum air dahaga, musim panas terjelir-jelir. Dia pun buka kasut dia cedok air telaga tu, beri anjing tu minum. Dengan sebab dia buat begitu, Allah ampunkan dosa dia. Hadis ni dia jadi hujah oleh mereka tu. Tengok pelacur masuk syurga pergi minum anjing, aku tak pelacur pun. Siapa kata masuk syurga? Ada Nabi kata masuk syurga. Kalau hadis yang pertama tadi masuk syurga, ya, fa adkhalahul jannah, yang lelaki tadi. Ada pun hadis yang perempuan pelacur tadi, Nabi tak kata masuk syurga. Nabi kata ghafaralah, Allah ampunkan baginya. Ampun baginya belum tentu masuk syurga. Ampun tu dosa tak disebut dengan jelas oleh Nabi. Dosa mana yang diampun? Mungkin dosa masa dia sebelum zina tu dosa kecil-kecil saja ke? Masa dia berzina tu kan, dosa zina tu dia ampun. Lepas tu dia tak taubat, buat dosa zina balik, dosa balik, masuk neraka juga. Macam kita ambil wudu kan, bila ambil wudu, gugur tak dosa? Gugur dosa-dosa. Lepas tu buat dosa balik, datang balik dosa. Jadi perempuan tadi sebab dia berminum pada anjing, Allah ampunkan dosa dia. Nabi tak sebut dosa mana, sebanyak mana, semua ke sikit. Nabi yang kata masuk syurga tu bukan Nabi, orang yang tafsir kata masuk syurga. Nabi tak sebut masuk syurga. Nabi kata Allah ampunkan bagi dia. Hadis ni bukan nak meringan, nak menggalakkan orang maksiat. Hadis ni sebagai nak cerita betapa pengampunnya Allah. Ya, bila mana seorang tu buat amal ibadah, dia buat amal kebajikan, sejahat mana manusia itu pun, kalau dia buat tu dengan ikhlas, Allah ambil kira. Allah tak sia-siakan ibadah hamba ni. Allah ampun dia. Ya. Jadi waktu dia pergi minum anjing tu, dia diampunlah dosanya. Tapi kalau dia tak taubat, kembali pada zina, ada tak dosa balik? Datanglah dosa balik. Dosa tadi dah ampun, macam kita ambil wudu. Bila ambil wudu, gugur tak dosa? Gugur. Lepas tu buat dosa balik, datanglah dosa balik. Sebab itu maknanya bukan suruh buat berzina. Allah ampun dosa dia sebab Allah redha dengan kasih sayang dia pada anjing tadi. Kalau dia bertobat terus, bersihlah dia, masuklah syurga, tak ada dosa. Tapi kalau dia kembali pada zina, terserah pada Allah Ta'ala. Nabi tak sebut Allah ampun dosa dia seterusnya ke tidak. Tak sebut situ. Tak. Nabi sebut Allah ampun dosa dia. Dosa mana? Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi tak boleh dijadikan dalil ya orang tu walaupun berzina dengan sebab hanya meminum anjing dia masuk syurga. Mudah sangat ke syurga tu? Buram lah. Ya. Kalau begitu buat zalim lah. Zalim sana zalim sini, tahun sekali buat apa hal sejamu orang masuk syurga. Boleh? Ya. Ini nak cerita tentang keampunan Allah, bukan nak cerita menggalak maksiat. Kemudian hadis ini khusus ya untuk perempuan itu. Allah ni harus bagi dia nak mengampun, tak nak mengampun. Jadi Allah pilih nak ampun perempuan tu, Allah ampun. Orang lain Allah tak cerita. Nabi tak kata setiap pelacur buat begitu ampun, tak ada. Mungkin hanya dia seorang saja. Yang lain tu tak diampun. Nampak tak? Ya. Sebab harus saja Allah mengampun. Nabi cerita tentang perempuan tu nak ampun.
Belum tentu lagi pelacur-pelacur lain Allah ampun. Faham? Ya. Sebab nak masuk syurga ni bukan benda yang mudah. Ada satu hadis ni, Nabi bersabda, mafhumnya semua umat aku masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Dengar baik-baik. Semua kita boleh masuk syurga, kata Nabi. Semua akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau masuk syurga. Siapa yang tak mau masuk syurga? Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah orang tak nak masuk syurga tu? Baginda menjawab, barang siapa yang taat kepada aku, dia masuk syurga. Siapa yang melanggar perintahku, makna dia telah enggan masuk syurga. Ya. Semua umat Nabi boleh masuk syurga, kata Nabi, kecuali yang tak mau masuk syurga. Siapa yang tak mau masuk syurga? Orang yang tak taat kepada Nabi. Dengan dia buat dosa, dengan dia buat mungkar, dengan dia durhaka, subuh tak bangun semua, maknanya dia enggan masuk syurga, tak mau masuk syurga. Dengan sebab dia tak mau masuk syurga, tak masuk syurga lah dia. Dia sendiri yang tak nak. Jadi kalau nak masuk syurga, tanda dia apa? Taat kepada perintah Nabi, perintah Allah Ta'ala, perintah agama. Yang mana Allah suruh buat, yang Allah larang tinggal. Nabi suruh buat, Nabi larang tinggal. Agama kita suruh buat, agama kita larang tinggal. Itu makna kita nak masuk syurga. Tapi kalau kita buat tak peduli je dengan hukum hakam, ya haram pun buat tu, ya. Yang haram tak kira halal haram, hentam saja. Yang disuruh tinggal pun buat, yang disuruh buat tak nak buat. Kata Nabi, orang tu sebenarnya dia enggan masuk syurga. Tapi kalau dia sendiri tak nak masuk syurga, boleh masuk? Tak boleh masuk lah. Kembali pada pelacur tadi, kalau dia taat, makna dia nak masuk syurga. Tapi kalau dia kembali ke lembah pelacuran dia, makna dia enggan masuk syurga lah, walaupun dia ampun. Ya tak? Ya? Habis secara ringkas, ya. Jadi maknanya hadis pelacur ini tidaklah boleh dijadikan hujjah untuk kita selewang-lewang nak buat maksiat, kemudian nak letak pula pengharapan, oh Allah tu pengampun penyayang, buat maksiat pun tak apa, pelacur pun lagi kan boleh masuk syurga. Yang gitu, ya. Pelacur tu Allah yang pilih, nak ampun dia, bukan masuk syurga. Nabi kata nak ampun saja, ya. Yang lain tu tidak ada jaminan untuk Allah nak ampun, kerana ampunan Allah tu harus saja, bukan wajib pun. Tak, ya. Wallahu a'lam. Kita sambung hadis akan datang, ya. Nak baca kitab fiqh pula. Kitab fiqh pasal apa? Surat 26. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sampai yang ke? Ini baru nak masuk tajuk tu.
Kitab fiqh kita Idaman Penuntut muka surat 26 tajuk baru. Semua buka kitab. Tadi tak ada kitab lagi. Yang tak ada bangun berdiri. Kat depan tu ada jual, kamu kena kumpul duit beli. Kan mahal pun. Berapa ringgit kitab tu? 15. Murah, kamu beli nasi goreng 3 malam dah RM15. Ya. Nasi goreng kampung 3 hari RM15. Puasa dulu nasi goreng, kumpul-kumpul 3 hari beli kitab. Ya. Semua orang yang tak ada, semua ada. Buka muka surat 26. Kemudian kitab ni jaga elok-elok. Ni harta warisan ni. Besok kamu tak ada, ya, ada anak cucu, dia waris kitab kamu ni sebagai harta pusaka paling berharga. Ya. Kalau kita tinggal harta berebut nak mana? Gaduh. Tinggal kitab, tak ada nak berebut. Tak? Jadi manfaatlah yang ambil tu orang soleh-soleh je. Harta yang tak soleh pun berebut dah. Kalau kita tinggal kitab, anak soleh je ambil kitab. Manfaat harta kita tinggal. Ya. Sabab yang mewajibkan mandi. Sebab ke sabab? Sebab ke sabab? Sebab tu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya sabab. Sabab. Sebab dia tidak ada se, ada baris se. Sin di atas, sa. Sin di depan, sin di bawah, si. Yang se tu mana? Tu imalah dia. Imalah. Sebab tu bahasa Arab sababun. Sabab. Sabab. Bukan orang Banjar ni, bahasa Arab ya. Sabab. Sabab yang mewajibkan mandi. Tengok baik-baik, bila ada sebab ni wajib mandi, tak mandi berdosa. Kamu pernah mandi tak? Mandi ada berbagai-bagai jenis mandi. Mandi kerbau, mandi buah pelatuk ada. Ya. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Berapa perkara? 6 perkara. Pasak elok. Ingat baik-baik sampai bila-bila. 6 perkara ni kalau ada, wajiblah mandi. 3 perkara daripada 6 ni bersekutu, kongsi antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya 3 perkara ni kena kat lelaki pun wajib mandi, kena kat perempuan pun wajib mandi. Tak kira kamu lelaki ke kamu perempuan, kalau ada 3 perkara ni wajib mandi belakang. Mana? Yang pertamanya, macam mana tu? Jima, ya? Ataupun bersetubuh. Asalnya 2 tubuh, tiba-tiba jadi 1. Tu. Maka wajiblah mandi. Iaitu makna setubuh tu, memasukkan zakar. Ini baca zikir pula. Masukkan zikir. Masukkan apa? Zakar ke dalam faraj. Faraj tu lawan zakar tu lah. Ataupun masuk kok dubur. Dia haram tak haram tu kerja lain pula. Tu hukum ni wajib mandi ni. Haram tu haram lah, mandi tu wajib. Ya. Ada masuk kok dubur tu haram. Ya. Sampai
tenggelam, kepala takut. So kepala takut. Ni mikrofon ni hilang takat ni. Lenyap masuk. Ya. Tahu. Kalau duduk atas kereta gitu je tak wajib mandi lagi. Dia masuk hilang kepala tu. Terjun dalam telaga. Ataupun qadarnya, qadar mana yang ada lah. Kalau tak ada kepala, qadar mana yang ada. Terkerat. Tak kemudian masa sunat ni tak boleh terkerat. Tinggal separuh. Masuk separuh. Faham? Bila dah masuk separuh tu, sama ada keluar air tak keluar air, wajib mandi. Ya, jimat saja, keluar air tak keluar air, wajib mandi. Pada orang yang telah putus takutnya. Inilah maksud setengah kitab mengatakan bertemu dua khatan. Maknanya apabila bertemu bekas potong bagi laki-laki dengan bekas potong bagi perempuan, waiblah kepala takut itu ke dalam farash. Dari itu, jika digesel-gesel saja belum wajib mandi. Digesel-gesel je kat luar. Ya. Suami isteri ni. Tapi apabila ada dua orang manusia melakukan perbuatan itu, iaitu perbuatan rafaq marfu' ni. Perbuatan apa? Rafaq marfu'. Itu rafaq marfu' yang tadilah. Ya. Sekalipun tidak keluar mani, dikatakanlah keduanya telah berjunub. Ya. Dan wajiblah atas keduanya mandi. Yang memasukkan pun wajib mandi, yang kena masuk pun wajib mandi, sebab dua-dua manusia. Tapi kalau salah satunya bukan manusia, manusia saja wajib mandi, yang bukan manusia itu tak wajib mandi. Beruk buat kerja dengan perempuan, siapa wajib mandi? Perempuan je beruk. Beruk tak wajib. Dah. Beruk jangan dia. Beruk ni nafsu dia kuat. Dia suka sangat kerja perempuan. Ya, perempuan kalau nampak perempuan besar-besar jangan duduk dekat. Dia rogol kan. Ya. Banyak kali berlaku. Ya. Memang nafsu dia kuat, nafsu beruk. Sebab tu orang manusia kalau dia tak dapat kawan nafsu dia buruk. Panggil nafsu kebinatangan. Ya, nafsu buruk. Jadi beruk tu tak wajib mandi. Yang wajib mandi perempuan saja. Ini sebab dua-dua manusia, dua-dualah wajib mandi. Ya. Tetapi jika orang yang hidup memasukkan zakarnya ke dalam farash perempuan yang telah mati, dia sayang dekat isteri dia. Tiba-tiba malam tu mati pula isteri dia. Oh, sayang punya sayang. Ya, sebelum Pak Imam datang mandi, dia buat kerja las. Dengan mayat dah, isteri dia di mayat tu, tapi dia sayang sangat. Tengok kiri kanan tutup pintu, ada buat kerja dengan mayat. Boleh ke bini dia sendiri salah? Ya? Maka untuk lelaki tu wajib mandi. Yang perempuan mayat, mandi mayat je lah. Memada, tak payah nak mandi junub. Mandi mayat je dah, kira sekali situ saja. Anda kata dah di mandi mayat baru dia buat kerja, tak perlu ulang balik mandi. Faham? Ya. Wajib atas lelaki itu mandi, tetapi tidak diulang mandi mayat. Demikian juga jika laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam farash binatang, tak ada kerja lain. Dia jumpa buruk, buat dengan buruk. Jumpa kambing, buat dengan kambing. Ini kerja orang tak ada akal. Tahu? Gatal apa nama? Tahap melaun dah. Ya. Beruk pun naik malu tengok. Ada berlaku dekat Thailand dulu ada berlaku. Dia tengah buat kerja dengan lembu, Pak Imam lalu.
Dia takut Pak Imam cerita ke orang, dia keluar pistol, paksa Pak Imam buat sekali. Pak Imam buat dengan lembu, tidak aku tembak. Pak Imam pun takut kena tembak, buat kerja sekali. Bila Pak Imam dah buat dengan lembu, tak berani Pak Imam nak cerita ke orang. Kau apa buat? Senyaplah Pak Imam. Buat kerja dengan lembu. Ya, itu kerja orang tak senonoh, tak ada iman. Haram, ya. Walaupun haram kena mandi juga. Wajib mandi. Itu kena bunuh dua-dua tu ya. Orang yang berzina kalau dia dah kahwin berzina dengan lembu, lembu pun kena bunuh, dia pun kena bunuh. Dua-dua sekali bunuh. Binatang tak berdosa tapi kena bunuh. Sebab apa? Nak menjaga zuriat manusia. Takut-takut bunting keluar manusia. Sudah. Esok jadi imam pula. Anak lembu jadi imam, keluar manusia. Boleh tak? Boleh tak anak lembu yang keluar manusia itu jadi imam? Dia pergi mengaji tahfiz 30 juzuk. Bapa ada lembu, mak ada lembu, tapi bapa ada manusia. Anak lembu lahir-lahir keluar bentuk manusia, boleh bercakap. Lepas tu pergi mengaji tahfiz. Masuk pula imam muda menang. Boleh tak jadi imam tarawih? Sah tak sah? Imam hari raya. Kemudian lepas imam hari raya tu boleh tak dia dikorbankan sebagai korban hari raya? Pak imam tu tadi jadi imam hari raya, lepas mayat tangkap dia, sembelih pula anak lembu. Boleh? Tu cari kemudian hukum dia. Ya? Ada hukum dalam kitab sebut tu, kitab besar-besar. Tapi tak nak cerita lah sekarang ni. Dia nanti kita bincangkan datang. Bab imam nanti, imam ke bab korban dia cerita. Boleh tak jadi imam? Kemudian boleh tak dikorbankan dia setelah dia jadi imam? Nanya Pak Imam kena sembelih. Sebab dia anak lembu. Demikian juga jika laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam farash binatang atau duburnya seperti monyet. Buat kerja dengan monyet. Atau monyet memasukkan zakarnya ke dalam farash perempuan. Perempuan tengah tidur, angin tiup. Sebab tu nak tidur tu tengok bebek, tutup rapat-rapat. Biasa dia tidur di kebun-kebun kan. Ada kebun wakaf-wakaf durian tu, pondok-pondok durian. Perempuan penat buat bendang tidur situ. Terselak kain. Monyet tengok, ada terapur. Ya. Monyet pun buat kerja. Maka siapa wajib mandi? Perempuan itu wajib mandi. Monyet tak wajib. Yang lelaki tadi buat kerja dengan monyet, siapa wajib mandi? Lelaki itu wajib mandi. Monyet tak wajib, ya. Itu yang pertama. Wajib mandi sebab bersetubuh. Walaupun tak keluar air, wajib mandi. Kalau tak mandi, berdosa, sembahyang tak sah. Yang kedua, keluar mani daripada seorang laki-laki atau perempuan. Dia keluar mani, dia tak subuh keluar mani sebab mimpi ke, atau sebab ada berkhayal-khayal ke, tengok Facebook, tengok gambar, tengok cerita Hindustan, keta, basah. Wajib mandi, ya. Macam mana nak tahu dia itu air mani atau tidak? Apa tanda dia? Bau keluar. Masalah mana pula kamu ni? Apa tanda dia air mani? Kena cerita ke tak cerita kan kamu ni tak tahu pula. Ya. 3 tanda yang dia tu air mani. Pertama, keluarnya dalam keadaan bertolak-tolak. Makna keluar dalam keadaan bertolak. Dia tolak terasa keluar keadaan lazat. Tak bersahaja dia keluar lazat, dia steam.
Yang kedua, kalau tak steam, keluar biasa macam kencing, dia ada bau. Waktu keringnya dan waktu basahnya seperti bau tepung gandum. Itu tepung gandum. Kalau kita beli nak macam mana, jumpa bau tepung tu. Tu bau air ketika basah. Ketika dia kering, bau seperti telur putih. Itulah air mani. Faham? Tak payah buat eksperimen lah. Kalau bangun-bangun tu tengok, wajib mandilah. Ya, wajib mandi 3 tanda tadi. Kalau tak ada bau, dia ada rasa lazat, tertolak-tolak tu ya. Walaupun tak bau, air mani lah tu. Kalau tak lazat, keluar selambur macam air kecil, tapi ada bau, air mani juga. Ya. Ketika basah seperti bau tepung gandum diuli. Ketika kering, baunya seperti telur rebus yang putih. Ya. Telur rebus putih. Tu air mani namanya. Kalau yang putih macam gam kilat tu air apa? Itu air mazi. Air mazi najis, batal sembahyang. Kamu sembahyang duduk sebelah dia budak lawa-lawa sikit. Duduk sebelah sembahyang tu rasa garam je, tiba-tiba keluar dekat kain, batal sembahyang, najis. Wajib mandi tak? Tak wajib sebab dia air mazi. Tapi wajib basuh sebab dia najis. Sebab tu nak sembahyang tu jangan duduk tempat-tempat yang boleh mempengaruhi nafsu kita. Cari tempat-tempat dia tu. Ya. Yang ketiga, air wadi. Apa dia air wadi? Yang tadi air mazi. Air mazi ni air keluar panggil air galak, tapi galaknya tidaklah segalak air mani. Dia cuma ada kara sikit-sikit. Air wadi dia tidak ada syahwat, tapi keluar ketika orang penat. Dia penat buat kerja, dia angkat barang, angkat sini, angkat apa, bila dia buang air, terkeluar air putih, ternih juga. Itu dipanggil air wadi, air penat bekerja. Najis. Ya. Air najis. Kena basuh, kena kain, wajib basuh. Tak boleh buat sembahyang. Faham? Kalau air mani najis ke tidak? Air mani tak najis. Ya. Tak basuh pun boleh buat sembahyang. Tapi wajib mandi. Air bau mazi, air wadi tak wajib mandi, tapi najis, wajib basuh. Faham? Yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi bila datang kepadanya mati. Mana? Yang kedua, keluar mani. Bukan mati. Yang kedua, keluar mani, yakni keluar air mani daripada seorang lelaki atau perempuan. Sama ada banyak atau sedikit, ya, setitik pun wajib mandi. Seperti 1 titik. Sama ada jaga atau tidur. Sama ada waktu keluar tu ada nafsu atau tidak. Asal keluar saja air mani, wajiblah mandi. Sekiranya ia bangkit dari tidur, didapati ada air mani pada kainnya atau cadarnya yang tak mungkin daripada orang lain. Bilik dia sendiri, personal. Dia tak ada orang lain tidur kat tu, dia seorang je tidur. Katil dia sendiri, cadar dia sendiri, dia bangkit-bangkit ada air. Siapa punya lagi kalau bukan dia punya? Ya, maka wajib dia mandi. Tetapi kalau syak ia, boleh jadi daripada dirinya atau daripada orang lain. Umpama dia tidur berdua atas satu katil,
Tidur dengan apa nama abang dia ke, adik dia ke, ya, ataupun kawan-kawan atas katil. Lepas tu bangun-bangun nampak dekat cadar tu, siapa punya ni? Aku dengan kau. Wajib mandi tak? Dia saja sunat saja mandi. Sebab kita tak yakin siapa punya. Mani ni, hadas ni dia datang dengan yakin. Yakin berhadas, bau berhadas. Ya. Begitu juga najis, yakin najis, bau najis. Kalau syak-syak saja tak jadi najis. Sebab kaedah kita al-yaqinu la yuzalu bisyaqi. Al-yaqinu la yuzalu bisyaq. Yakin tidak akan hilang dengan ragu, dengan syak. Ya. Kita syak siapa punya, hukumnya yakin dah bukan kita punya. Tak najis, tak hadas, ya. Cuma sunat saja mandi. Baik, kalau kita tidur seorang kat bilik tu, lepas tu lepas kita bangun tidur, kita rasa seperti berhadas, rasa gamak-gamak, berhadas tidak aku ni. Tapi cari tak ada tanda, tak jumpa pula air kat kain-kain. Cuma dia teringat macam mimpi malam tadi, macam aku berhadas, tidak macam mimpi. Maka dia pun pergi mandi je lah. Dalam keadaan ragu gitu, dia takut ada hadas, dia pun mandi. Lepas mandi dia masuk bilik, jumpa sungguh ada air. Apa hukum dia? Apa hukum mandi tadi? Mandi tadi tidak sah, dia wajib mandi semula. Sebab dia lihat air mandi tu dah yakin dia berhadas, wajib mandi. Tadi tak yakin, tak wajib kau mandi. Kau mandi buat apa? Faham? Kena mandi semula lah. Yang tadi tak yakin kata aku mandi buat apa? Tak mandi lah, kamu tak yakin. Ya. Walaupun memang ada betul, tapi sebab tadi dalam keadaan tak yakin, tak sah mandi itu. Tengok baru yakin, wajib mandi sebenarnya. Sekiranya perempuan lepas jima dengan suami dan lepas mandi, tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farasnya, dia adalah wajib ulang mandinya lagi. Sebab yang keluar itu bukan air mani suami. Tak wajib mandi je lah. Dah mandi dah tadi, keluar tu bukan dia punya, suami dia punya, tak wajib mandi. Kalau keluar dia punya sendiri, wajib mandi, ya. Tu yang kedua. Yang ketiga, ni sama-sama, laki pun wajib mandi, perempuan wajib mandi. Yang ketiga pun sama. Yang ketiga ni mati. Yang ni apabila berlaku kematian seseorang, wajiblah dimandikan. Besok kalau kita mati saja, aku dah mati ni, wajib bangkit mandi. Kita mandi sendiri ke? Wajib atas apa? Wajib atas orang yang hidup. Orang mati tu nak mandi macam mana dia dah mati. Wajib atas yang hidup. Orang mati ni, tengok keadaan orang mati. Ada orang mati wajib kita buat 4 perkara. Wajib mandi, wajib gapan, wajib sembahyang, wajib tanam. Ada orang mati kita wajib buat 2 saja. Mandi haram, kapan haram. Wajib sebab apa? Mandi haram, sembahyang haram. Wajib kapan dan tanam. Ada yang tak wajib apa satu, tanam saja gitu. Ada yang wajib tanam saja. Itu tengok keadaan mayat itu. Kita tak akan bincang nanti.
yakni apabila berlaku kematian seseorang, wajiblah dimandikan, kecuali yang tak wajib kita mandi, orang itu mati syahid, tiadalah wajib dimandikan mayatnya, bahkan haram. Ini syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Syahid ada berapa? Syahid ada 3 jenis. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Orang syahid akhirat wajib kita mandikan, kafankan, sembahyangkan dan kebumikan seperti mayat biasa. Mana syahid akhirat? Orang mati bersalin, orang mati lemas, orang mati kena gempa bumi, orang mati kena runtuhan, ya, orang mati taun, orang mati dalam keadaan untuk ilmu. Tengah ni tengah untuk ilmu mati syahid akhirat. Dia tidak disiksa kubur, dia ringankan azab kubur, tapi wajib mandi macam orang biasa. Ya, itu antara mati syahid. Orang mati beranak, ya, ibu-ibu bersalin, dia mati syahid. Yang kedua, syahid dunia akhirat, iaitu orang yang perang fi sabilillah, berperang untuk menegak agama Allah lawan orang kafir. Yang para sahabat, macam sahabat kita di Palestin lawan Israel, ya, di mana-mana negara yang lawan orang kafir, mati dia, dipanggil mati syahid. Mati syahid ni, kalau dia ikhlas kerana Allah, dunia akhirat syahidnya. Kalau dia tak ikhlas, syahid dunia saja, akhirat tak. Mana Allah kata, kamu tak syahid, kamu tak syahid pun, kamu berperang bukan dengan aku, pada pandangan orang saja kamu syahid. Itu syahid dunia. Dua syahid ni tak kira syahid dunia akhirat ke syahid dunia saja ke, kedua-duanya wajib kita, tak boleh kita mandi, haram. Haram mandi, haram sembahyang. Cuma wajib buat dua saja, kapan dan kebumikan. Kapan pun sunat dengan baju yang berdarah itu untuk jadi saksi. Lepas tu dunia akhirat mana kita tahu niat dia. Sebab tu walaupun dia syahid dunia sekalipun tak boleh kita mandikan, sebab kita tak tahu dia niat dia macam mana. Jadi syahid dunia akhirat dengan syahid dunia ni sama hukum dia. Tak boleh mandi, haram. Tak boleh sembahyang, haram. Kapan dan kebumikan. Kapan dengan baju-baju darah. Faham? Orang kafir kafir harbi tak wajib buat apa satu. Campak bagi makan anjing pun tak apa. Kecuali takut mudarat bau dia, wajiblah tanam. Takut nak nolak bau busuk. Kafir zimmi tak wajib mandi, tak wajib sembahyang. Kita kafankan saja dan ke bumi. Kafir zimmi ni kafir yang tak menentang Islam, tapi kafir mati. Wajib dikafan dan ditanam. Tak perlu sembahyang, tak perlu mandi. Ya, kena hormati. Kalau ada orang dia buat, dia buat. Kalau orang dia tak ada buat, kita kena buat. Sebab dia di tempat kita, kita kena buat. Mana tahu jiran kita orang kafir, saya mara tak ada, mati kat situ, kita kena buat kan. Ambil kain bungkus, tanam je. Jangan dibiar, wajib. Ya? Sebab dia zimmi. Kalau harbi tu campak aja pergi ganjing gitu, badan muka. Faham? Kafir harbi ni kafir yang menentang Islam. Ya, dia tak nak tunduk dengan kerajaan Islam, asyik lawan Islam saja. Kita nak buat hudud pun dia tentang bangun, melangkah mayat aku dulu, langkah betul biasa. Ya, itu kafir harbi ni buat dia. Bila dia tak senang dengan kerajaan Islam, dia menentang hukum Islam, harbi lah tu. Walaupun duduk sebelah dengan kita, duduk satu pejabat kita, harbi lah tu. Ya.
lelaki perempuan semua wajib mandi. Yang pertama tadi setubuh, yang kedua keluar mandi, yang ketiga mati. Ada 3 lagi balance dia. Tadi 6 kan? 3 ni khusus untuk orang perempuan sahaja. Orang lelaki tak wajib. Mana? Ada 3 lagi sebab yang mewajibkan mandi. Pertama, haid. Orang lelaki kalau datang haid tak wajib mandi. Orang lelaki ada haid, betul tak? Orang lelaki kalau datang haid tak nama lelaki pun dah. Haid hanya untuk orang perempuan sahaja. Sebab itulah khusus untuk orang perempuan. Orang perempuan bila datang haid, bila kering, wajiblah mandi. Haid ni keluar hanya pada perempuan yang umurnya 9 tahun lebih kurang. Kalau umurnya belum 9 tahun, itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Jadi nak tahu umur anak itu perlu catat kalender hijrah. Kalender hijrah itu perlu dicatat setiap kali lahir anak perempuan. Sebab nak mengukur adakah dia dah balik atau belum. Bila keluar saja air mani, keluar saja haid ketika umurnya 9 tahun takriban. Apa makna takriban? Lebih kurang. Maknanya nak cukup 9 tahun Qamariah itu kurang sehari dikira 9 tahun. Kurang 2 hari 9 tahun juga. Kurang 10 hari pun dikira 9 tahun juga. Kurang 14 hari pun dikira 9 tahun juga. Tapi kalau kurang tu 16 hari, dia anggap 8 tahun. Itu takriban. Sebab tu kena kira tarikh itu betul-betul. Kira tarikh lahir dengan hari dia keluar darah tu. Esok dia datang tanya, mak, ayah, ni darah apa? Tengok kalender. Kamu lahir bila? Kira umurnya baru 8 tahun 14 hari. Darah apa tu? Darah istihadah. Sebab belum cukup umur 9 tahun. Tapi waktu kita kira tu umurnya 8 tahun 20 hari. Darah apa? Darah haid. Sebab hanya lagi 10 hari nak cukup 9 tahun, dia dikira 9 tahun. Itu bagi takriban. Kurang tu jangan melebihi 15 hari. Jangan masuk 16 hari. Kalau masuk 16 hari makna 8 tahun. Kalau kurang tu tak sampai 15 hari, 9 tahun. Faham? Kalau tak sampai 15 hari, 16 hari ya. Sebab tu kena catat elok-elok tarikh lahir dia, sebab kita boleh kira hari-hari umur dia. Ya. Hari-hari Islam ni bukan ikut kalender orang kafir. Bukan ikut kalender Masihi ya. Masihi itu sejak zaman Nabi Musa. Hanya kita 8 tahun 14 hari ke 8 tahun 11 bulan? 9 bulan. 14 tahun 8 tahun 11 bulan 14 hari. Letak 11 bulan tu tinggal. Tak cukup lagi lah. Dia cuma tak cukup 8 tahun 11 bulan 14 hari. 11 bulan tambah 8 tahun 11 bulan 16 hari. Maknanya nama dia 9 tahun. 8 tahun 11 bulan 20 hari. Itu 9 tahun. Tapi kalau umurnya 8 tahun 11 bulan 10 hari, itu baru 8 tahun. Tak dikira 9 tahun. Sebab kurangnya terlalu banyak. Nak cukup 9 tahun tu banyak, lebih daripada 16 hari. Maka dia dianggap belum cukup umur. 11 bulan tambah tadi, silap, itu tinggal 12 tahun, 8 tahun 11 bulan. Tengok hari itu. Kalau hari itu kurangnya tu tak sampai 15 hari, maknanya dia tu sikit sangat kurang, dia anggap 9 tahun. Bila kurangnya melebihi 16 hari, 17 hari, dia dah anggap masih 8 tahun. Faham tak? Jadi kena kira lah. Kita hari ni tak ada nak tulis kalender Islam. Dalam ST tak sebut tak? Bukan nanti kalender Islam, nama Islam tu nak dibuang je. Punya jahat telaka. Tak menghargai agama, tak ambil berat tentang agama. Kena tanda. Tulis tarikh tu. Islam tu letak. Ya. Tulis. Kalau dia tak tulis, kita tulis sendiri dalam diary.
supaya kita boleh kira umur anak kita. Kamu dah balik ke belum? Kalau tak balik, tak payah suruh mandi, basuh je. Kamu belum balik tu darah kotor tu. Kalau dah balik, kamu dah dewasa, mandi bila kering nanti. Wajib sembahyang. Faham? Ya. Yang keempatnya, ya, keluar darah haid daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Sampai umur 9 tahun lebih kurang, ya, kalau bahasa Arab dia tambah takriban, lebih kurang. Makna bukan mesti 9 tahun kena. Kenapa? Kurang sikit tak apa, jangan lebih 16 hari je kurang. Ya, masih dianggap 9 tahun. Nah, bila keluar darah itu ketika umurnya dah 9 tahun lebih kurang, maka dia dianggap berhaid. Bila dia kering, wajib mandi. Kalau tak cukup 9 tahun, darah itu bukan darah haid, darah istihad, darah penyakit. Ya. Yang kelima, keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Dengar baik-baik. Ya. Kalau kamu beranak besok, lepas beranak tu keluar darah. Darah apa? Bukan kamu lah beranak, bini kamu besok. Ya. Lepas keluar anak, darah keluar, maka darah tu dipanggil darah nifas. Syarat darah nifas ini, anak dalam perut tu keluar 100%. Kalau anak tu kembar, ada 2 anak, keluar 1, ada 1 lagi kat dalam, darah yang keluar tu bukan nifas lagi, sebab masih ada janin dalam perut. Keluar dulu, baru darah nifas. Ataupun anak seorang tapi terputus jarinya dalam perut, keluar habis nak tinggal jari 1, maka darah keluar tu belum darah nifas lagi, sebab dalam perutnya masih ada janin walaupun 1 jari. Darah nifas ini darah yang keluar setelah seluruh janin-janin keluar daripada rahim ibu, ya, daripada perut ibu, kemudian baru keluar darah, maka darah itu baru dipanggil darah nifas. Darah nifas ini wajib kita mandi, ya, wajib perempuan itu mandi bila dia kering nanti. Kalau tak ada darah nifas, dia wajib mandi wiladah, darah beranak, mandi kerana beranak. Ada perempuan dia lahir anak tak ada darah, seperti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah tak pernah datang haid, dan dia beranak tak datang nifas, tidak ada darah wiladah, kering je anaknya. Jadi habis dia beranak terus mandi sembahyang. Jadi dia tak perlu mandi nifas, sebab tak ada darah nifas, dia wajib mandi wiladah. Kenapa wajib mandi wiladah? Sebab anak itu asalnya air mani yang terbentuk. Bila anak itu keluar, bermakna air mani keluar, maka dia wajib mandi wiladah, mandi beranak. Ada pun perempuan yang ada darah nifas, dia hanya mandi nifas, tak perlu mandi wiladah, memadalah dengan mandi nifas, masuk dah sekali mandi wiladah tadi. Faham? Ya. Yang kelima, keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak, kerana berdarah itu kumpulan daripada darah haid juga. Yang keenam, beranak. Semata-mata beranak tu tak ada darah pun wajib mandi. Ya, jika keluar anak itu keadaan basah. Kalau tak basah, maka di sisi kaum yang asah wajib mandi juga. Ini khilaf. Anak tu keluar kalau tak basah, pada kaum yang asahnya wajib mandi. Ada pun kaum yang sahihnya tak wajib mandi. Asah lawannya sahih. Ya. Manakala setengah ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi kalau dia kering. Tapi kita ambil yang asah, yang terlebih sahih. Dua-dua sahih. Satu sahih, satu terlebih sahih. Asah itu makna terlebih sahih.
Yang dua-dua boleh pakai. Yang terlebih sahihnya kalau kering atau basah tak kira, wajib mandi juga. Sebab anak tu kan asal daripada air mandi. Walaupun darahnya tak ada, kering, wajib mandi. Itu panggil darah beranak. Darah beranak pula. Wajib mandi kerana beranak. Maknanya keluar anak semata-mata, wajiblah mandi sekiranya tidak ada darah nifas. Kalau ada darah nifas, memadalah dengan mandi yang satu, iaitu mandi nifas. Tak perlu mandi wiladah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Fardu mandi kita bincang akan datang. Fardu mandi hadas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifzal mursalin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ya mubdi'u ya khaliqu ya fattah ya alim, iftah alaina futuhal arifin. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.